أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab. Dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang telah menyusun semula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin, tidak lupa kepada sahabat-sahabat kita yang berada di sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu taala, para syuhada yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rumia, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa kasih dan sayang dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan. Dan kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin bab yang kedua yang membicarakan mengenai taubat. Pembincangan kita masih lagi berkisar mengenai taubat. Syekh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi di dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah SWT pertamanya dia memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, kemudian selepas daripada itu, tuan-tuan, ada perintah, ada arahan. Arahannya iaitu Allah perintah kepada kita supaya bertaubat. Jadi para ulama menyatakan bahawa setiap perintah yang dimulai dengan panggilan orang-orang beriman, maka keimanan itu menjadi syarat utama untuk pelaksanaan perintah tadi. Jadi kalau kita tak menepati sifat-sifat orang beriman yang benar-benar baik, maka ketika itu, tuan-tuan, kita tak akan dapat melaksanakan perintah ataupun arahan. Dalam ayat ni Allah perintahkan kepada kita supaya bertaubat. Jadi dalam nak melaksanakan taubat tadi, syaratnya mesti beriman. Baik keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, maka dapatlah kita melaksanakan taubat tadi dengan sebenar-benar taubat sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT. Jadi selagi mana tak menepati syarat keimanan tadi, iman tak sempurna, iman tak benar-benar baik, maka ketika itu mungkin dia bertaubat, tetapi tidak taubatnya itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, ataupun klimaks taubat tadi tak sampai. Jadi hanya sekadar seperti mencurah air di atas daun keladi. Macam contoh, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam perintah berpuasa, ibadah puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa.
Maknanya tuan-tuan, dalam nak melaksanakan perintah Allah SWT, ibadah puasa tersebut, syaratnya tuan-tuan bukan syarat sah puasa, tak, tetapi kekuatan untuk melaksanakan tadi tu. Ulama kata apa? Kekuatan dalam melaksanakan arahan dan perintah yang ingin disampaikan oleh Allah SWT ke atas kita tadi. Keimanan itu menjadi ketetapan utama. Maknanya apa tuan-tuan? Mesti kita menanam dan memasakkan keimanan yang benar-benar baik dalam diri kita. Maka ketika itu barulah kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Kalau bicarakan tentang ibadah puasa, kalau kita bicarakan tentang taubat pada malam ni tuan-tuan, Allah mulakan dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Maka iman itu menjadi kayu ukur sejauh mana seseorang itu dapat melaksanakan taubat dengan sebenar-benar taubat. Apatah lagi perintah Allah SWT itu bukan hanya sekadar taubat, tetapi taubat semurni-murni. Maksudnya bersungguh-sungguh dia dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jadi sejauh mana dia mencari keampunan Allah SWT tadi, sungguh-sungguh dia tadi tu, dia balik-balik semula kepada keimanan dia. Itu sebabnya dalam konsep keimanan ni tuan-tuan, perkara yang paling besar sekali kita balik dalam perbincangan tentang rukun iman. Mempercayai, meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat-malaikat Allah, kemudian meyakini kitab-kitab Allah, meyakini nabi dan rasul, meyakini qada dan qadar, meyakini hari akhirat, dan meyakini qada dan qadar. Jadi keenam-enam rukun iman ni tuan-tuan kena benar-benar baik. Bagaimana kita merealisasikan keimanan dan keyakinan dalam diri kita terhadap kewujudan Allah. Itu sebabnya dalam kitab akidah, ulama akidah kata apa? Kesempurnaan keimanan dalam diri seseorang itu datang dengan 3 perkara. Mesti ada 3 perkara. Yang pertama, iktikad dan akidah yang ada dalam dada dia, dalam diri dia. Sejauh mana iktikad, pegangan dia yang ada dalam dada dia, dalam diri dia tadi tuan-tuan. Kemudian ungkapan lisan, dia mengungkapkan lisan keyakinan dan keimanannya terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini tuan-tuan, ni yang paling susah sekali. Macam mana kita nak merealisasikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan. Ini yang sangat-sangat susah. Iktikad dalam hati satu urusan, mengungkapkan ungkapan itu satu urusan. Masih lagi 2 perkara yang mudah, tetapi dalam nak merealisasikan. Contoh paling mudah tuan-tuan, contoh yang paling mudah seperti makan. Orang yang meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin Allah itu khalik dan dia makhluk, Allah yang jadikan dia, Allah yang bagi makan dia, dia yakin bahawa segala rezeki yang datang daripada Allah. Maka perkara pertama, orang yang benar-benar baik keimanannya pada Allah dan dia merealisasikan kewujudan Allah SWT dalam kehidupan dia tadi tuan-tuan, maka perkara pertama dalam konsep makanan ni, dia akan pastikan makanan yang dia cari, yang hendak dimakan tadi tuan-tuan, makanan yang menepati apa yang Allah kehendaki, bukan atas kehendak dia, bukan atas keinginan dia. Kita hari ni tuan-tuan, kita bila time waktu makan je kita fikir nak makan apa. Tapi kadang-kadang makanan yang kita makan tadi lebih peratus tingginya tu tuan-tuan atas kehendak kita, bukan atas kehendak Allah. Sedangkan Allah suruh perintah pada kita dalam bab makan 2 syarat. Allah Ta'ala kata apa? 2 syarat Allah Ta'ala berikan penekanan ke atas kita dalam bab makan. Yang pertama, pastikan halal, dan yang kedua, pastikan baik. Maknanya bila kita nak ambil satu-satu makanan, pastikan makanan tadi halal. Makanan tadi halal, duit nak beli makanan tadi halal, unsur-unsur makanan tadi halal, semuanya yang bersangkut paut dengan makanan tadi mesti halal. Kemudian yang kedua pula, pastikan baik. Halal dah selesai dah, tapi belum tentu baik. Contohnya apa tuan-tuan? Kita beli kacang. Kacang ni halal tak? Kita beli pakai duit yang halal. Kita beli kacang pada tempat yang halal. Tak ada masalah, halal dah. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita ni group go out. Group go out ni tuan-tuan, dia tak boleh makan kacang. Jadi bila dia makan kacang, maka makan kacang tadi mudarat.
Bila kata mudarat, tuan-tuan, dia tak baik, tak boleh makan. Ini contoh. Jadi ketika itu, tuan-tuan, orang yang benar-benar meyakini kewujudan Allah itu bukan hanya sekadar dia meyakini Allah itu wujud. Bila ditanya Allah wujud tak? Wujud. Wujud tak Allah? Wujud. Tapi bila sampai amalan kehidupannya itu, tuan-tuan, tidak menggambarkan Allah Ta'ala wujud. Bila makan saja, Syekh, entah kan kena pantang. Pantanglah ni, pantang jumpa. Ini menggambarkan, tuan-tuan, keimanan, keyakinan dia. Ini berbicaraan dalam konsep makan, bagaimana seseorang itu meyakini kewujudan Allah dalam konsep kehidupan dia, dalam aspek pemakanan. Dia tak akan ambil jalan mudah. Dia tak akan melalui kehidupannya itu dalam keadaan apa yang dia nak dia buat, apa yang dia tak nak dia tak buat. Tak, semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar-benar baik amalan, tindakan orang yang benar-benar baik keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, tuan-tuan, setelah tu bagaimana keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah. Jangan kita bicarakan malaikat yang jauh, malaikat yang Allah Ta'ala datangkan menjaga kiri dan kanan kita, menulis, mencatat amalan kita. Itu sahaja, tuan-tuan, sudah cukup untuk menjadikan kita rasa malu dan segan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malaikat itu senantiasa duduk mengapit, bukan hanya sekadar melihat, menunggu dan menanti kita, bahkan dia mencatat setiap amalan baik kita, setiap amalan buruk kita. Akhirnya malu. Sebabnya, tuan-tuan, di tengah orang ramai ke, tak ada orang sekalipun duduk dalam bilik sorang-sorang ke, tetap di dalam keadaan senantiasa berhati-hati dan rasa malu pada Allah SWT, dan apatah lagi pada malaikat yang senantiasa duduk di kiri dan kanan. Ini lambang keimanan dan keyakinan. Itu sebabnya ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Seseorang itu dia tidak akan melakukan sesuatu maksiat ataupun sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah SWT kecuali apabila keimanannya itu tidak ada dalam diri dia. Waktu dia buat maksiat tadi, tuan-tuan, perkara mungkar yang dilarang oleh Allah SWT dilaksanakan dalam keadaan imannya tak ada dalam diri. Kerana kalau benar-benar ada keimanannya, maka sudah pasti dia tak akan buat perkara yang mungkar. Kenapa? Bila sebut tentang konsep iman ini, tuan-tuan, dia akan merangkumi bahawa Allah Ta'ala itu maha melihat. Dia akan merangkumi kepada keimanan, keyakinannya terhadap malaikat-malaikat Allah. Apatah lagi rakit atid yang duduk dekat sebelah kanan, sebelah kiri, yang menulis, mencatat segala amalan dia. Begitu juga keimanan terhadap kitab Allah. Meyakini apa sekalipun isi kandungan yang termaktub dalam Al-Quran tadi, dia benar-benar yakin. Apa yang dijanjikan, disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dia yakin. Maka dia akan ikut apa sekalipun yang telah Allah SWT lakarkan di dalam kitab Al-Quran tersebut. Pasti. Dan ini yang direalisasikan untuk jadikan bahan rujukan, berjalan betul-betul atas piawaian ataupun ketetapan-ketetapan yang telah dibuat oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ini keyakinan terhadap kitab Al-Quran. Bukan hanya sekadar kita membaca, bukan hanya sekadar kita mendengar, tetapi kita berusaha untuk memahami, dan akhirnya, tuan-tuan, kita cuba mengamalkan mengikut segala garis pandu yang telah ditulis oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ini benar-benar yakin. Jadi dekat situ saja, tuan-tuan, kita dah boleh lihat dan kita boleh teliti bagaimana keberadaan keimanan kita yang sebenar, sama ada kita ini benar-benar baik keimanan kita ataupun tidak. Bukan hanya sekadar solat, puasa, zakat dan haji, tetapi bagaimana kita bawa konsep keimanan tadi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga, tuan-tuan, keimanan terhadap Nabi dan Rasul, terutamanya Nabi SAW. Apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi, baik sama ada ucapan dia, perbuatan dia, kehidupannya, ketetapannya, perkara yang bersangkut paut dengan diri Nabi, dan perkara sunnah-sunnah yang Nabi lakukan. Macam mana kita bawa dalam diri kita, bagaimana kita bawa dalam kehidupan kita. Kita ikut cara Nabi. Ini keimanan, keyakinan. Adakah dia hidup kita ni, tuan-tuan, dia tak ada saya seringkali tak berapa setuju dengan ungkapan-ungkapan golongan yang menyatakan kita ni merdeka. Kita ni merdeka, tetapi kenapa masih lagi perlu ada keterikatan kita ini dengan hukum-hukum syarak?
Ini apa ni, gambaran ataupun pemikiran liberal. Mereka rasakan bahawa keterikatan kita dengan hukum Allah ataupun hukum syarak ni tuan-tuan, syariat Allah ni tidak dikatakan kemerdekaan, tidak dikatakan merdeka, bebas, kerana masih lagi terikat. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, hidup kita ni dua saja tuan-tuan. Kalau kita pergi kepada hakikat, sama ada kita nak terikat dengan Allah ataupun terikat dengan nafsu. Nak terikat dengan Allah ataupun terikat dengan nafsu. Nak ikut cara Allah ataupun nak ikut cara nafsu. Kalau kita nak tengok di luarnya pula tuan-tuan, sama ada kita nak terikat dengan hukum Islam ataupun terikat dengan liberal dan pandangan lain, pemikiran lain. Macam mana pun tuan-tuan, hidup kita ni dia tak ada kebebasan. Cuma pilihan kita sama ada kita nak ikut dengan cara Islam ataupun dengan pemikiran lain yang datang daripada orientalis barat terutamanya tuan-tuan. Pilih. Kalau kita ikut cara Allah, sudah pasti kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat di dunia selamat tuan-tuan, hidup akan lebih teratur. Itu sebabnya Al-Quran itu Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW melalui Jibril AS, bukan hanya sekadar nak mengikat manusia, tetapi ulama panggil juga itu sebagai buku manual, panduan kita macam mana kita nak meniti kehidupan kita ni tuan-tuan, daripada lahir sampai kita mati, daripada kita bangun tidur. Syekh Yusuf Qaradawi sebut, daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, semuanya itu ada manual, panduan manual dia tuan-tuan di dalam Al-Quran tersebut. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni hidup dia tak climax maksimum tau. Kita hidup ni dia tak climax merasai kebahagiaan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita berjalan lebih banyak peratus yang tinggi itu atas dasar kemahuan kita, atas dasar saya rasa, konsep saya rasa. Saya rasa macam ni lagi bagus kot, saya rasa macam ni yang terbaik untuk saya rasa macam ni lagi baik untuk orang rumah saya rasa anak-anak saya dalam pengajian pendidikan, saya rasa macam ni lagi baik. Ini lebih teratur, lebih ada masa depan, saya rasa. Konsep saya rasa ni tuan-tuan dalam Islam hakikatnya tak ada. Sebab apa? Kalau kita betul-betul berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, semuanya akan balik kepada Al-Quran, semuanya balik pada Rasul, pada Nabi SAW. Tak ada istilah saya rasa. Tu akhirnya tuan-tuan, bila kita berpegang hanya pada pemikiran kita, pada benak hati yang kita rasa, akhirnya tuan-tuan, kebahagiaan itu tidak dapat dikecapi dengan klimaks maksimum dia. Sedangkan Al-Quran itu tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar panduan, buku manual, tetapi disitulah jalan untuk mencari kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang Allah Ta'ala pandu kita ke mana kita akan pergi nanti tuan-tuan, apa yang kita akan dapat. Saya datangkan satu contoh. Kami ni tuan-tuan ada 3 orang sahabat. Ni contoh pengalaman lah, cuma saya nak kongsi. 3 orang sahabat ni tuan-tuan, pernah tiga-tiga ni tuan-tuan pakai kereta Camry lama lah, ke Camry baru, Camry lama zaman-zaman lebih kurang 6 tahun 7 tahun lepas. Jadi satu hari tuan-tuan, kita orang pergi ngopi, pergi ngeteh, pergi ngambing kan, mbek. Jadi pergi ngambing ni tuan-tuan, 3 orang sahabat ni. Jadi owner kereta kat depan, sahabat seorang lagi tuan-tuan dia duduk dekat sebelah, saya duduk belakang. Jadi sahabat ni tuan-tuan, dia duduk kat depan belah kanan ni tuan-tuan, dia ni pomen dan dia pun ada pakai Camry. Saya duduk kat belakang. Jadi kami naik kereta Camry sahabat tadi tuan-tuan, dah naik tu. Jadi sahabat pomen ni dia terkejut. Dia kata, "Syekh, enta punya meter ni kenapa gelap ni?" Dia tanya macam tu. "Memang enta nak pakai gelap ke?" Jadi sahabat tadi yang owner kereta tu tuan-tuan, dia kata apa? "Tak tahulah," dia kata. "Aku beli dulu," dia kata. "Aku beli kereta ni dulu. Okey, meter ni terang, cantik," dia kata. "Tapi lama-lama makin malap. Itulah ingat nak pergi kedai lah," dia kata, "nak ganti mentol, mungkin dah lama kot." Padahal tuan-tuan, dia pakai Camry tu tuan-tuan, dah nak habis bayar, dah 7 tahun dah. Nak habis bayar, tinggal berapa bulan je lagi tuan-tuan nak habis hutang tu. Sekali kawan sahabat sebelah ni tuan-tuan, kan ada Swiss
lampu dia untuk terangkan meter tadi kat sebelah meter tu, dia tolak benda tu, dia tolak. Sahabat yang tengah bawa kereta tu terkejut tuan-tuan. Teranglah, dia kata. Masya Allah, dia kata. Subhanallah. Apa masalah, dia kata. Rupanya dia tak tahu Swiss yang duduk sebelah tu selama ni hanya Swiss untuk bagi terang meter tu je. Cuba bayangkan tuan-tuan beli kereta, tak baca buku manual, betul-betul dia pandai bawa kereta, pergi ke hulu ke hilir, hutang hampir habis, Swiss meter lampu pada meter tu pun dia tak tahu. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni bagaimana keadaan orang yang bawa kereta tak baca buku manual. Akhirnya tuan-tuan, kereta tu dah hampir dah habis hutang, bahkan dah nak mungkin silat-silat bulan dah nak lego lagi sekali, pun tuan-tuan tak habis maksimum climax penggunaan dia tuan-tuan. Hanya tahu pakai, bawa, berhenti sampai cukup bulan, servis, habis macam tu. Rugi tuan-tuan. Sama macam kita, waktu makan kita makan, waktu minum kita minum, waktu tidur kita tidur. Sama seperti seekor lembu tu yang dalam Quran Allah SWT gambarkan kepada kita tuan-tuan bagaimana hidup orang yang hanya sekadar bangun, tidur, makan. Maka tak lebih spesies seperti lembu. Ini gambaran sendiri oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan nak kena kembali semula kepada Al-Quran untuk melihat balik apa isi kandungan Al-Quran, untuk dijadikan panduan supaya hidup kita ni bukan hanya sekadar teratur, tetapi menggapai betul-betul kebahagiaan yang semaksimum klimak di tuan-tuan, supaya kita rasakan betul-betul kebahagiaan tadi bukan hanya sekadar di dunia, bahkan besok ke akhirat. Ini Al-Quran. Begitu juga tentang qada dan qadar, keimanan pada Nabi, keimanan terhadap qada dan qadar, keimanan dan keyakinan kita terhadap akhirat. Ini tuan-tuan, dalam bab taubat ni tuan-tuan, di antara yang sangat-sangat penting, kayu ukur sejauh mana seseorang itu boleh melaksanakan taubat dengan sebenar-benar taubat, dengan perasaan dia, dengan tawajuh dia, dengan pengharapan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Dia akan balik semula tuan-tuan, kayu ukurnya sejauh mana seseorang itu meyakini tentang hari akhirat. Sebabnya tuan-tuan, bila sebut akhirat ini bukan hanya sekadar, ada sebahagian ulama bermula akhirat itu, perbicaraan ataupun perbincangan tentang akhirat itu bermula daripada sakarat. Waktu kita berada dalam sakarat tu tuan-tuan, itu bermula perbincangan para ulama tentang akhirat. Nabi SAW menggambarkan seseorang tentang sakarat. Nabi gambarkan bagaimana seseorang itu ketika dia ditarik nyawa dia tadi. Kemudian tuan-tuan cuba bayangkan pula tuan-tuan, ketika kita jasad tadi dah dimandikan, dah dikapan, kemudian disolatkan, kemudian jasad tadi tuan-tuan, tubuh tadi ditanam. Selepas ditanam tuan-tuan, cuba kita bayangkan ketika ahli keluarga waris semua balik tadi, Allah SWT masukkan semula roh dalam jasad tadi tuan-tuan. Macam mana persediaan kita, rasa takut ke tidak duduk sorang-sorang dalam kubur tadi tuan-tuan. Dan kita tak tahu nasib kita bagaimana ketika datangnya muka dan nangkir. Cuba bayangkan, ini yang perlu kita bayangkan tuan-tuan, perbincangan tentang akhirat ni tuan-tuan. Bila kita teliti, kita ingat, kita cuba rasai dan jiwai, meyakini betul-betul tentang apa yang telah digambarkan oleh Nabi SAW tentang akhirat ni tuan-tuan, maka sudah barang pasti semakin tinggi pengharapan, penjiwaan kita dalam bertaubat pada Allah SWT. Itu sebabnya kenapa Allah SWT letakkan pada awal ayat perintah tadi dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kerana orang yang benar-benar baik keimanannya sahaja, dia akan merasai dan menjiwai dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah SWT. Ini kita hari ni contoh tuan-tuan, contoh. Saya suka datangkan contoh ni tuan-tuan. Contoh kita ni makan gaji tuan-tuan. Makan gaji? Makan gaji kan, pernah rasa makan gaji? Dia orang yang berniaga ni dia tak rasa. Tak rasa apa contoh yang saya nak kongsikan ni. Kalau orang makan gaji tuan-tuan, dia rasa. Orang makan gaji ni tu pula tuan-tuan ahli masjid, ahli surau. Maksudnya pergi semayang, solat berjemaah. Ni orang yang tak pergi masjid surau ni tak masuk buk. Ni contoh ni hanya untuk orang masjid saja. Kuat zikirnya kuat tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah. Saya tanya tuan-tuan,
Orang ni, si Fulan ni tuan-tuan, orang ahli zikir ni sebut subhanallah, subhanallah. Dia sebut subhanallah pada awal bulan, subhanallah pada tengah bulan, dengan disebut subhanallah pada akhir bulan. Sama tak? Sama tak? Orang makan gaji ni disebut subhanallah awal bulan, dengan disebut subhanallah tengah bulan, dengan disebut subhanallah akhir bulan. Sama ke? Sama je? Sama ke? Sama. Haji makan gaji ke? Ke bisnes? Bisnes kan? Makan gaji? Bisnes kan? Dia bisnes ni lain. Dia tak masuk book. Dia punya suasana jiwa dia lain. Sama tak? Tak sama tuan-tuan. Awal bulan masa dapat gaji tuan-tuan, ada duit dalam ATM, dia sebut, walaupun dia ahli masjid sekalipun tuan-tuan, dia sebut subhanallah, subhanallah. Sampai tengah bulan tuan-tuan, duit tu dah setengah-setengah, dah tinggal setengah dalam ATM tu, dia punya sebut subhanallah tu dah bunyi lain sikit, subhanallah, panjang sikit. Akhir bulan tuan-tuan, lebih-lebih lagi dalam ATM tu pula tuan-tuan, tinggal RM15 je. Itulah duit nak letak minyak, itulah duit nak beli beras, itulah duit nak beli minyak makan tuan-tuan, nak beli susu anak RM15 tuan-tuan. Lagi-lagi waktu dia tekan ATM tu tuan-tuan, baki RM15. Itu pun kalau boleh keluar. Subhanallah ni macam tu tak? Subhanallah, pergantungan harap dia tinggi sangat. Ini keadaan tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan, konsep keimanan ni terlalu banyak perlu kita lihat tuan-tuan. Bagaimana jalan dan cara untuk menguatkan dan mengukuhkan keimanan, bukan hanya sekadar ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan itu juga memainkan peranan. Kalau kita lihat tuan-tuan bagaimana sejarah mengukirkan Rasulullah SAW itu berada di Mekah, suasana keadaan sahabat ketika berada di Mekah dan suasana sahabat berada di Madinah tu berbeza. Ketika dihimpit, dihina, difitnah, diseksa tuan-tuan, nyawa di hujung tanduk tuan-tuan, iman para sahabat di Mekah tu tak sama dengan keimanan itu saja tuan-tuan. Yang kata kita hari ini, sahabat yang berada di Mekah dan sahabat berada di Madinah tu berbeza. Sehingga kan tuan-tuan pernah diceritakan Khabbab tuan-tuan. Satu hari Sayyidina Umar panggil Khabbab. Dipanggil Khabbab tuan-tuan. Ketika tu sahabat penuh mengelilingi masjid ketika tu. Berada di Madinah ni. Khabbab ni siapa tuan-tuan? Khabbab ni seorang khadam. Seorang khadam perempuan. Waktu tu tuan-tuan dia dah dimerdekakan. Dia ikut hijrah Nabi ke Madinah. Dan dia di antara sahabat-sahabat, dia lebih kurang cerita dia lebih kurang macam Bilal. Diseksa waktu berada di Madinah dulu, di Mekah. Jadi Sayyidina Umar perintahkan pada Khabbab supaya dibuka baju. Khabbab buka baju. Jadi Khabbab buka baju tuan-tuan. Bila Khabbab buka saja baju dia tuan-tuan, ditunjuk depan dan belakang dia tuan-tuan, sahabat yang melihat tu menangis. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, menangis tuan-tuan, teresak-esak melihat badan Khabbab. Kenapa tuan-tuan? Khabbab diceritakan sewaktu berada di Mekah tuan-tuan, dia diseksa oleh tuan dia tuan-tuan. Tuan dia perempuan. Jadi tuan dia ni tuan-tuan, bila tahu Khabbab masuk Islam tuan-tuan, cuba bayangkan, diletakkan bara api, dihidupkan bara api tu tuan-tuan, kemudian diletakkan besi dekat atas tu, seperti orang nak bakar ikan tu. Jadi dah letak besi para dekat atas bara api tadi tuan-tuan, dibaringkan Khabbab di atas para tadi. Terbakar tuan-tuan, bukan darah lagi, kulit habis dengan isi-isi habis. Kemudian tak cukup dengan tu tuan-tuan, selesai daripada diseksa Khabbab, dibakar Khabbab hidup-hidup tadi tuan-tuan di atas para tadi dengan bara yang cukup kuat tadi, ditarik Khabbab ke seluruh Mekah. Dalam keadaan terbaring tu tuan-tuan, ditarik, diheret. Cuba bayangkan tuan-tuan, kulit daging tadi tuan-tuan dah dimasak tu tuan-tuan, ditarik pusing Mekah. Allahu Akbar. Jadi ketika tu tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya pada Khabbab, wahai Khabbab, mana yang kau paling suka? Adakah kau merindui Mekah Khabbab? Sayyidina Umar tanya, wahai Khabbab, kau merindui Mekah ke tidak? Khabbab kata, aku cukup-cukup merindui Mekah, sangat-sangat merindui Mekah.
wahai Umar, dia kata. Sayyidina Umar tanya, wahai Khabbab, kenapa kau merindu Mekah? Aku merindu Mekah bukan sebab Mekah itu kampung halamanku, tetapi aku merindu Mekah sebab aku merindui keimanan dan keyakinan aku pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di Mekah. Iman tuan-tuan. Itu sebabnya kita tuan-tuan waktu makan nasi dengan lauk garam, perasaan kita tu memang lahiriah nampaknya susah. Tetapi dengan kesenangan kita waktu kita dah senang makan nasi Arab, kambing peha, dengan rangka, tulang rangka, apa panggil? Rangka dada tu, kan? Macam mana pun tuan-tuan, tetap kemanisan tu ketika kita kembali semula mengingatkan waktu kita makan nasi dengan air garam tadi, tak sama. Walaupun susah, berbeza. Jiwa dia tu, kekentalan dia tu tuan-tuan, kemanisan dia. Ini keimanan tu, sebabnya suasana sekeliling itu juga memain peranan untuk keimanan dan keyakinan kita. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, dalam kita nak kembali pada Allah SWT dalam keadaan bertaubat tu, Allah Ta'ala letakkan kayu ukur iman tadi. Jadi saya mengajak tuan-tuan kita perbaiki iman dia, masakkan dan membina keimanan yang benar-benar baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dua cara. Pertamanya tuan-tuan, ulama kata apa dalam nak membina keimanan ini? Setidak-tidaknya dua perkara. Yang pertama, bina iman dengan ilmu. Maknanya tuan-tuan, jangan sesekali kita meninggalkan majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Sehingga ada ungkapan ulama menyatakan tidur dalam majlis ilmu itu jauh lebih baik daripada baca buku seorang diri di rumah. Duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, ustaz beri salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun tidur. Ustaz sebut je wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun jaga. Itu jauh lebih baik ulama kata dibandingkan orang yang baca buku seorang diri dekat rumah, satu helaian dia baca. Kenapa tuan-tuan? Orang baca buku di rumah ni tuan-tuan, gurunya syaitan. Diberikan pemahaman daripada syaitan tadi tuan-tuan. Kalau kita nak fikir logik akal tuan-tuan, Allah SWT boleh saja meletakkan Al-Quran itu dalam dada Nabi SAW. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kenapa Jibril berulang-alik tuan-tuan 23 tahun daripada langit turun ke bumi tuan-tuan, bawa Al-Quran sedikit demi sedikit, tak cukup daripada itu tuan-tuan. Jibril berulang pula pada Ramadan berlaga lutut dengan Nabi SAW, mendengar dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran dengan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah. Nak gambarkan dan nak ajar kepada kita tuan-tuan betapa pentingnya berguru, duduk berlutut mendengar. Itu jauh lebih baik daripada kita baca buku. Itu sebabnya tuan-tuan, hari ini kita bermasalah paling besar sekali dalam masyarakat kita, iaitu semua orang pandai. Semua orang pandai. Kenapa dah tak ada lagi berguru tuan-tuan, cukup dengan YouTube. Itu belum lagi tuan guru Google, tuan guru haji Google. Hari ini tuan guru haji Google. Kan orang pakai tuan guru haji Google. Kalau macam tu tuan-tuan, tak perlu lagi pakai Nabi. Allah Ta'ala campak aja Google kat kita. Ini tuan-tuan, yang pertama dalam pembinaan keimanan tadi. Yang kedua tuan-tuan, dalam nak membina iman ni tuan-tuan, amal. Setelah ada ilmu tuan-tuan, cari ilmu dengan baik, pastikan setiap amalan ibadah, dipanggil ibadah khususi, ibadah umumi. Ibadah khususi ni tuan-tuan berangkumi solat, puasa, zakat, haji. Semua tu dipanggil ibadah khususi. Ibadah umumi ni tuan-tuan, bersedekah, melakukan amalan soleh, tolong orang, bantu orang, buat kerja-kerja baik, buat kerja-kerja amal. Ini dipanggil ibadah umumi. Baik sahabat, ada ibadah umumi ataupun ibadah khususi ni tuan-tuan, pastikan berlandas betul-betul dengan ilmu. Apa yang kita laksanakan itu betul-betul pandukan di ilmu. Contohnya seperti solat. Solat tu tuan-tuan, kita tahu mana rukun dia, mana syarat wajib dia, mana syarat sah dia. Kita tahu perkara yang sunat dalam solat, kita tahu perkara makruh dalam solat, dan kita tahu perkara yang membatalkan solat. Kerana tuan-tuan, bila kita laksanakan solat tadi dalam keadaan tidak berpandukan ilmu, akhirnya tuan-tuan kosong. Bukan hanya sekadar kosong, bahkan sah pun batal. Orang yang solat dalam keadaan tidak dipandu dengan ilmu, dia tak tahu apa-apa tuan-tuan, hanya ikut-ikut. Selama ni pergi sembahyang, pandang orang sebelah angkat takbir, dia angkat takbir. Tapi dia tak tahu mana satu rukun takbir tu,
takbir yang dipanggil rukun tu dia tak tahu yang mana satu. Sah tak? Tak sah. Kerana syarat sah solat ialah seseorang itu mesti ada ilmu dalam melaksanakan solat tadi. Dia kena tahu perkara-perkara yang bersangkut paut dengan solat. Itu sebabnya ilmu tu sangat memain peranan. Kemudian setelah ilmu tadi, tuan-tuan, yang kedua tu dia kata amal. Dia mesti beramal dengan ilmu tadi. Dia mesti beramal dengan ilmu. Imam Ghazali, Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan dalam satu kata-kata beliau bahawa manusia ni, Sayyidina Umar kata, suatu awal kejadian dahulu Allah Ta'ala jadikan manusia ni sama ada dia hidup di atas dunia tadi, dia beriman ataupun tak beriman, tetap waktu awal kejadiannya itu Allah Ta'ala tersertakan iman dalam diri dia. Dia letakkan iman, baik sama ada dia beriman ataupun tidak, tetap ada iman. Cuma iman tadi sejauh mana menyalanya iman tadi, iaitu kembali sejauh mana dia beramal. Semakin kuat dia beramal, semakin kuat ketaatan, semakin kuat dia kembali kepada Allah SWT, semakin kuat dia melaksanakan perintah Allah, maka semakin bersinarlah keimanan dan keyakinan dalam dirinya kepada Allah SWT. Jadi balik-balik. Itu sebabnya tuan-tuan kena beramal. Amal terus, baik sama ada ibadah khususi ataupun ibadah umumi. Maka di situ akan berpancarlah, tersinarlah keimanan dan keyakinan dalam diri seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi contohnya seperti basikal, tuan-tuan. Gerek. Kan basikal lama dulu dia ada dynamo. Dah azan ke? Belum Dia ada dynamo. Kan kita naik basikal tu, tuan-tuan, kan? Semakin kuat. Hari ni tak ada sebab semua pakai bateri. Tekan-tekan on je nyala lampu. Dulu tak. Semakin kuat kita mengayuh, semakin kuat, maka semakin bercahaya-cahaya tadi. Tapi bila kita berhenti, basikal makin slow tak dikayuh, tuan-tuan, cahaya tadi makin malam. Gitu juga keadaan kita. Semakin kuat kita beramal, semakin kuat kita mentaati Allah, maka ketika itu semakin bercahaya keimanan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan kita kefahaman yang baik itu daripada Allah SWT, yang terbaik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, segala bicara. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.